selepas dipujuk-pujuk dan dia rasa boleh lah. Yang mustahil ialah institusi kekeluargaan tu mesti kita pupuk semula. Okey, jika anda mempunyai sebarang pertanyaan yang nak ditanyakan dengan Tuan Fu dan juga Puan Fong sendiri, anda boleh terus menghubungi kami di talian kami 18881677. Tanyalah apa soalan yang anda semua nak tanya dan nak tahu. Tapi saya tanya dulu. Sebenarnya kalau kes begini kan, saya percaya sebagai seorang isteri wanita, mewakili wanita, sebagai wanita, mungkin kadang-kadang bila bergaduh tu kita marah, kita hilang kawalan. Kadang-kadang itu juga menyebabkan kita ni rasa simpati pada suami, nak buat report kan, lepas tu tak nak melibatkan ramai orang. Tapi kadang-kadang lelaki ni bila kita dah biasa bagi pukul sekali, dah diajar, dah jadi macam habit tau. Jadi macam mana cara untuk mengatasi masalah tu, Tuan? Kita kena lihat beginilah, walau apa sekalipun yang berlaku, memang keutamaan kita ialah kita hendak mengekalkan keharmonian rumah tangga. So untuk mengekalkan keharmonian rumah tangga ini bukan kerja satu tangan, tepuk sebelah tangan juga, dia mesti dua belah tangan. Jadi tergantung pada isteri dan bergantung suami juga anak-anak. Jadi kita harus ingat ya, apa sekalipun yang berlaku kat keluarga kita, pertama sekali jangan lakukan di hadapan anak-anak kita. Sebab ini akan memberi contoh kepada anak-anak kita, besok akan menjadikan psikologi mereka akan seperti kita lain kali. Okay, itu pertama. Jangan depan dia. Okey, yang kedua, kita sebagai orang dewasa, sebagai orang matang, kita harus tahu macam mana nak menguruskan emosi. Kalau emosi kita tak melebihi akal kita, maknanya kita gagal. Kita harus akal melebihi emosi kita, baru kita katakan mature. Dan di sini kita kena objektif kita apa? Tujuan kita mendirikan rumah tangga ialah kita nak menikmati kebahagiaan kehidupan. Kekalkan objektif tersebut, jangan sasarkan daripada pandangan kita. Okey, apa sekalipun yang berlaku, nak marah dan apa, kita ada satu persefahaman dengan isteri, suami isteri. Ada, tak kira suami ataupun tak kira lelaki. Kalau isteri tengah marah, api dengan api tak boleh jadi. Ya, kita suami, kita jadi air. So bila kita tengah marah, persetujuan lah. Kita tengah berapi ni, isteri jadi air. So air nak jadi air sama dia bagi can dia juga mahal ataupun kita beredar daripada kawasan risiko. Kita kata kawasan kemarahan tu, insiden tu ialah kawasan berisiko. So keluarkan diri kita dari situasi tersebut. Okey, cara keluar ada banyak. Pertama, diri kita secara fizikal kita keluar. Yang kedua, secara mental. Secara mental ialah kita sejukkan suami kita. Sejukkan suami kita, senyuman. Senyum itu sebagian dari sedekah kan orang cakap. Itu antara yang kita, yang bukan pakar cakap. Kalau nak tanya pakar, kita silakan Tok Guru saya kecil. Apa perjalanan kita ada pemanggil ni tanya. Ini dengan soalan hello. Siapa di sana? Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, saya Aidil daripada Rambau. Ya, jadi ya. Silakan Aidil. Saya nak tanyakan satu kes ni, sebab benda ni telah jiran saya. Boleh, silakan. Masalahnya sekarang, isu dia, si isteri yang mendera suami dia. Okey. Benda ni memang nampak lucu, tapi benda ni sangat keris sebab kita orang sebagai jiran pun tak selesa nak relevan untuk campur tangan dengan isu keluarga dia. Tapi masalahnya suami dia memang terus didera. Apa yang dibuat? Ketika suami dia makan, dia tempat kepala suami dia, tembak tajam suami dia, cuma mendiamkan diri. Dan nampak sikit sebab suami dia seorang yang pendiam dan asyik memendam rasa. So, tak tahu benda ni sampai bila akan berlaku sebab sejak benda ni dah berlaku sejak 2 tahun yang lepas. Okey. So, apa sepatutnya yang harus dilakukan? Tapi ada tak tindakan yang telah dilakukan? Ada tak tindakan yang telah dilakukan oleh sebelum ni? Tindakan rasanya memang tak ada lah. Sebab kita orang hanya jiran lah sekadar mengerti hati dia je. Sebab kita tak tahu saluran kita nak pergi ke mana. Sebab saya tak boleh pernah lelaki nak buat rujukan kes yang didirikan oleh isteri. So, benda ni tak nampak tak. Kita tak tahu arah tuju dia kat mana. Baik. Okey, terima kasih. Terima kasih banyak Cik Aidil. Saya ingat kes ni banyak berlaku di masyarakat kita ya, di mana kita tak tahu mana yang nak dilaporkan ya. Yang pertama ialah datang ke balai polis. Dan pihak polis ni, kita dekat balai polis, kita ada perkhidmatan triage di mana kita ada buat satu salinan di mana kes-kes yang sensitif macam ni kita akan layan dulu. Dan kita akan layan secara berasingan ya. Dan itu satu. Yang kedua ialah boleh datang ke ibu pejabat polis untuk berjumpa dengan pegawai
pegawai di 11, ya. Dan yang ketiga, kalau dia ada kecederaan, boleh pergi terus kepada hospital, di mana kita ada one stop crisis center, di mana kita ada kerjasama dengan pihak hospital. Kes-kes keganasan rumah tangga ini kita akan bawa kepada bilik khas juga, dan dia akan dilayan, dan dia akan alertkan pihak polis, ya. Yang senang sekali kita kita ada kerjasama dengan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Boleh talian 0 iaitu 15999. Ya. Kalau rasa tak mau datang, boleh juga telefon pihak kita di Bukit Aman 03-2266-6313, ya, ataupun email kita pun boleh di 11_BA iaitu Bukit Aman @rmp.gov.my. Dan kita boleh terima pengaduan daripada semua pihak. Yang pasti banyak saluran daripada pihak polis. Tidak semestinya dia fokus kepada yang mangsa. Sekarang saya nak cakap terima kasih kepada Cik Aidil yang kerana menghubungi kami. So tadi Cik Aidil ada sebut dengar macam lucu. Jangan. Kes-kes macam ni jangan sesekali kita anggap dia lucu. So keganasan rumah tangga ni, sebagaimana tadi kita dah cakap, bukan saja berkat mangsa dia, bukan saja wanita, dia juga lelaki. Jadi ia adalah normal. Apa yang kita nak buat sekarang ialah sebagai jiran, ya Cik Aidil, tolong ambil nombor telefon ni 03-2266-3333. Saya ulang, 03-2266-3333. Ini ialah hotline Bukit Aman. Sebarang kecemasan, tak kira apa, jenayah ke tak jenayah, berlaku kecemasan berhubung dengan nombor ini. Dan bagaimana kita sebagai jiran nak membantu jiran kita. Inilah keadaan. Bila kita dengar mereka tengah bergaduh, kita dah tahu lepas gaduh mungkin ada benda-benda berlaku. Cepat hubungi nombor ini supaya pihak boleh bertindak. Kita akan deploy, menghantar kereta perlu untuk datang menjalankan siasatan awal. Secara tidak langsung kita membantu supaya kejadian lebih teruk tidak berlaku. Itulah tugas kita sebagai jiran dan sekitar kita sebagai sebuah masyarakat yang prihatin. Membantu, saling membantu. Itulah kehebatan pihak polis, walaupun berada di luar KL, kita tak menghubungi KL. KL akan melaporkan kepada barisan pengantiran. Okey, terima kasih kepada Puan Ong dan juga Tuan Fu kerana sudi bersama kita untuk bincangkan tentang keganasan rumah tangga. Terima kasih Tuan, terima kasih. Dan itu orang kata kita boleh jadikan dia sebagai satu iktibar. Ya, betul. Kadang-kadang kita tak tahu kejadian sebegini mampu terjadi, khususnya bukan sahaja bagi golongan wanita, begitu juga bagi golongan lelaki. Okey. Kita nak bagi jawapan yang saya teka sekarang. Apakah jawapan yang kita cari daripada pukul 8?